Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya sebenarnya dah lama dah nak share ni. Alhamdulillah yang Allah izinkan saya untuk share hari ni. Saya sukalah dengan sharing daripada Kak Nabila Hassan kan, tentang doa sebenarnya. Dan bila kita cakap tentang doa kan, kita selalu fikir yang doa ni bila mana kita tadah tangan, kita minta dekat Allah apa yang kita nak, dan kita tunggu kan Allah makbulkan doa kita. Mungkin tu je lah yang kita mungkin faham tentang doa. Tapi insyaAllah hari ni saya nak bawa kepada kita semua ada dua kisah Nabi yang mana sangat berbeza lah cara mereka doa dengan cara kita doa. InsyaAllah nak ajak semua orang buka surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat ke-87 hingga ayat ke-90. Surah ke-21, ayat 87 hingga 90, muka surat 329. Okey. Saya bacakan maksud dia. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyempitkannya, menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. First ni pada ayat 87 kisah Zunnun. Siapa Zunnun ni? Iaitu Nabi Yunus kan. Seorang yang Zun tu perut, dan hidup dalam perut ikan nun, iaitu Nabi Yunus itulah sendiri. Kan, bila mana kita tahu kan kisah Nabi Yunus kan, di mana dia kecewa dengan umat dia, jadi dia lari masuk kapal, ditakdirkan ombak bergelora, dan undi nama dia ditarik. Akhirnya dia pun terpaksa masuk dalam laut kan, dan akhirnya dia pun dimakan oleh ikan nun. Jadi Allah describe lah keadaan Nabi Yunus ni kan, dalam keadaan yang fanada fi zulumat, ketika dia dalam keadaan yang sangat gelap. Yelah, cuba bayangkan dia ni dalam perut ikan nun, dalam tu tak ada pun cahaya kan. Jadi Allah describe lah keadaan yang mana Nabi Yunus ni dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Apa doa Nabi Yunus kan? Doanya, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, adalah termasuk orang yang zalim. Jadi kalau semua orang perasan kan, apa yang ada dalam doa Nabi Yunus? Nabi Yunus doa apa? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cuba kita bayangkan kalau kita ni berada kat perut ikan nun, apa yang kita akan doa? Kita akan doa apa? Mesti kita akan doa, Ya Allah, aku nak keluar dari perut ikan nun, tempat ni gelap. Ya Allah, aku lapar. Ya Allah, bagilah aku keluar. Mesti kita akan doa tu. Tapi beza sangat dengan Nabi Yunus kan. Apa yang dia doa adalah, La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau, subhanaka inni, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, termasuk orang yang zalim. Kalau kita perasan dalam doa Nabi Yunus ni kan, kita nampak dalam doa Nabi Yunus ni penuh dengan pengakuan dosa dia, penuh dengan kemampuan ketidakmampuan dia. Dan bila mana dia kata sesungguhnya dia ni telah menzalimi diri dia sendiri. Instead of kita yang kita akan doa, Ya Allah, aku nak keluar dari perut ikan nun ni kan. Tapi apa yang dia doa Nabi Yunus ni adalah, dia doa, dia mengaku yang dia ni berdosa. Kan? Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Satu lagi, bila kita tengok ayat 88 kan, maka apa yang Allah jawab kan? Fastajabna lahu, maka kami telah memperkenankan doanya. Maka Allah pun memperkenankan doa Nabi Yunus kan. Akhirnya Nabi Yunus pun terselamat dari perut ikan nun dan menyelamatkannya daripada kedukaannya. Dan demikianlah kami selamatkan orang yang beriman.
Itu satu contoh lah yang kita boleh tengok kan. Satu daripada kisah Nabi Yunus. Satu lagi kisah pada ayat 89. Jom kita tengok kan. Bila mana Allah berfirman, dan ingatlah kisah Zakaria tatkala dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkau jualah sebaik-baik yang mewarisi. Kalau kita tengok kisah Nabi Zakaria kan, dia memang nak sangat anak, tapi dia sampai tua dia tak dapat anak kan. Kalau ikutkan sains, memang tak logik lah kan, bila mana seorang yang tua untuk dapatkan anak. Dan kalaulah kita ni jadi kat Nabi Zakaria, mungkin kita akan doa, ya Allah, aku nak anak. Tapi beza sangat dengan Nabi Zakaria ni. Apa yang didoakan ialah idnada rabbahu, dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni, sesungguhnya aku tak mampu, fardan, hidup seorang diri, wa anta khairul warithin, sesungguhnya engkau yang sebaik-baik mewarisi. Apa yang kita nampak daripada doa Nabi Zakaria ni adalah, doa Nabi Zakaria ni penuh dengan pengakuan ketidakmampuan dia. Apa yang tidak mampu? Dia ni tak mampu untuk hidup seorang diri. Itu bagaimana Nabi Zakaria ni berdoa. Instead of kita mesti kita akan minta ni. Tapi apa yang Nabi Zakaria dan Nabi Yunus ni, kita belajar yang doa ni bukanlah sekadar kita ni hanya meminta kepada Allah. At the end, memang Allah dah tahu dah apa yang kita nak. Sebab Allah dah tahu dah apa yang ada dalam hati kita. Tapi doa ni adalah salah satu bentuk pengakuan kita, pengakuan kehambaan kita, pengakuan ketidakmampuan kita, pengakuan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan akhirnya apa yang Allah jawab kan? Apa yang Allah respon pada ayat 90 kan? Fastajabna lahu, maka kami memperkenankan doanya kan. Wa wahabna lahu Yahya, kami anugerahkan kepadanya Yahya kan. Dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Masya Allah kan. Satu benda yang memang tak adil kan. Kita kata kan, bila kita ni melibatkan campur tangan Allah kan, benda yang mustahil, even benda tu sains kan, kita rasa macam tak logik. Tapi bila mana kan dia melibatkan campur tangan Allah kan, benda yang tak logik kan boleh jadi logik. Benda yang impossible kan boleh jadi possible kan. Dan akhirnya kan, sebenarnya kan, tak lain dan tak bukan, sebenarnya Allah nak kita ni sentiasa berada pada state seorang hamba tu sebenarnya. Seorang hamba tu bila mana kan, dia rasa dia tak mampu buat semua benda ni kan, tanpa bantuan daripada Allah. Dia rasa dia tak boleh dan tak mampu hidup tanpa Allah tu. Itu adalah state seorang hamba. Dan kalau antum nak perasan kan, kalau semua orang perasan, seorang Allah bagi ujian dekat kita, sebenarnya tak lain dan tak bukan bila kita rasa kita diuji, barulah waktu tu kita macam ingat Allah. Barulah waktu tu kita rasa macam kita tak mampu buat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dan itu adalah state hamba. Dan itu adalah hikmah bila mana Allah memberi ujian dekat kita. Itu je kot daripada saya, insyaAllah. Yang baik tu daripada Allah dan yang buruk tu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah tu saja. Assalamualaikum.